Salam Malaysia Madani dan kita bersama lagi seperti biasalah di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV dan sudah pastilah seperti selalunya juga hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup relevan, cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara ini ialah teknologi BIM ataupun Building Information Modeling mentransformasi industri pembinaan. Jadi sesuatu yang mungkin agak asing bagi kita tetapi merupakan satu isu yang menarik sebenarnya untuk kita mendapatkan lagi pencerahan daripada tetamu yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini. Baiklah, sebelum itu izinkan saya terlebih dahulu seperti biasalah memperkenalkan tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio. Kita ingin mengucapkan selamat datang dan juga jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Insinyur Ahmad Asri Abdul Hamid yang merupakan Ketua Eksekutif di CIDB Malaysia. Jadi Datuk, apa khabar? Terima kasih. Saya kabar baik, terima kasih. Sehat ya, Datuk? Ya? Alhamdulillah. Ini pertama kali tu ya? Dah beberapa kali dah sebenarnya. Oh, jadi dah biasa sangatlah ya. Agak biasalah. Okey, macam saya katakan ini merupakan satu topik yang penting dan menarik sebenarnya dan mungkin ada di antara penonton-penonton kita yang mungkin juga ingin bertanya sesuatu ataupun mendapatkan pencerahan berkaitan dengan perkara-perkara tertentu berkaitan dengan isu ini. Jadi seperti biasalah kami sediakan dua talian kepada anda, iaitu di 03 26 04 0155 dan satu lagi talian iaitu di 03 26 94 0155. Baik, mungkin menarik jugalah kalau kita mulakan dulu apa ni Datuk ya, tentang CIDB Malaysia itu sendiri. Mungkin ramai jugalah yang tak mengetahui sebenarnya apakah peranan dan juga fungsi yang dimainkan oleh CIDB. Okay, terima kasih. CIDB ini sebenarnya pendek kepada Construction Industry Development Board. Dalam bahasa Malaysianya Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan. Ianya telah ditubuhkan pada tahun 1996 dan diletakkan di bawah Kementerian Kerja Raya dan ditubuhkan berdasarkan satu akta yang kita namakan Akta CIDB ataupun Akta 520. Dan dalam Akta 520 ini dia menggariskan 14 fungsi CIDB. Jadi tujuan penubuhan CIDB ini adalah untuk membangunkan industri pembinaan negara dan 14 fungsi ini menyokong ke arah mencapai matlamat tersebut. Jadi kalau kita tengok dari 14 fungsi CIDB ini kita boleh bahagikan kepada 3 kategori. Kategori pertamanya adalah kategori khidmat nasihat, di mana CIDB memberi khidmat nasihat tentang isu-isu industri pembinaan kepada kerajaan dan juga kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang keduanya, kategori keduanya adalah regulatory. Kita mempunyai kuasa regulatory, antaranya adalah kita mendaftar dan juga mengakreditasikan kontraktor. Kita tahu di Malaysia ni kalau sesiapa buat kerja pembinaan, dia wajib berdaftar dengan CIDB. Seperti mana kalau kita nak memandu kereta, kita kena ada lesen JPJ. Kalau nak buat kerja pembinaan, wajib berdaftar dengan CIDB. Dan yang keduanya, kita mendaftar dan mengakreditasi personel. Personel ni termasuklah pekerja am, pekerja mahir, penyelia tapak, pengurus binaan, pengurus projek dan juga pengurus fasiliti. Semua itu wajib berdaftar dengan CIDB. Dan yang ketiganya adalah kita memastikan bahawa khususnya bahan-bahan yang digunakan di tapak mematuhi standards. Jadi supaya bahan itu mencapai tahap kualiti yang telah ditetapkan. Ini termasuklah bahan-bahan import atau bahan-bahan tempatan. Seterusnya kita mengawal selia pelaksanaan Industrialized Building System ataupun IBS dan juga kita mengawal selia aspek-aspek keselamatan di tapak bina. Dari segi pembangunan pula, CIDB melatih kontraktor dan juga personel binaan dan seterusnya juga CIDB mempromosikan ekspor, iaitu mempromosikan syarikat-syarikat pembinaan ke pasaran luar negara. CIDB juga bertanggungjawab untuk melaksanakan kerja-kerja penyelidikan R&D bagi industri pembinaan dan juga kita menyediakan satu sistem maklumat untuk industri pembinaan, termasuklah maklumat kontraktor, maklumat projek dan sebagainya. Dan akhir sekali peranan CIDB dari segi pembangunan ini adalah untuk mempromosikan
teknologi dalam industri pembinaan. Setakat ini, Tok, kalau kita lihat daripada syarikat-syarikat yang terlibat dalam industri pembangunan ataupun pembinaan ini sendiri, bagaimana dengan sambutan ataupun reaksi mereka? Apakah mereka memberi kerjasama yang sewajarnya dan mematuhi segala peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak CIDB sendiri? Pada asasnya memang kita mendapat sokongan penuh daripada industri dan juga daripada kerajaan, kerana kita memandangkan bahawa CIDB ini mempunyai peranan yang sangat besar, memandangkan pentingnya industri pembinaan kepada negara. Sebabnya kalau kita tengok sejarah penubuhan CIDB itu sendiri, dia ditubuhkan apabila dia dibincangkan di peringkat awal, tetapi ia betul-betul ditubuhkan apabila terjadi Highland Towers, kalau tuan ingat, tahun 1993. Bila jadi Highland Towers ni, maka orang merasakan bahawa mesti ada satu badan untuk melihat pada industri pembinaan untuk memastikan bahawa kejadian ini tidak berulang. Jadi sebab itulah CIDB telah ditubuhkan pada 1996. Jadi penubuhan itu juga mendapat sokongan bukan sahaja kerajaan, tetapi sebenarnya industri sendiri yang meminta supaya ada satu badan regulatory. Jadi sekarang ni memang kita tidak ada masalah sokongan, dan compliance pun insya-Allah melalui aktiviti penguatkuasaan, melalui sesi engagement yang kita laksanakan secara berterusan, kita mendapat sokongan yang padu daripada industri pembinaannya. Okey, menarik. Tetapi kadang-kadang, Datuk, bila kita bercakap tentang industri pembinaan itu sendiri, ramai yang mungkin tidak melihatnya daripada gambaran yang lebih besar sebenarnya. Terutamanya lah bila kita bercakap tentang pentingnya industri pembinaan ini kepada keseluruhan ekonomi negara secara ini. Mungkin Datuk boleh kalau secara khususnya kalau tengok industri pembinaan ini, dia ada dua perspektif dari segi kepentingan industri pembinaan. Yang pertamanya adalah output pembinaan itu sendiri. Kalau kita tengok output pembinaan itu sendiri, dia ada bangunan dan juga infrastruktur. Bangunan ini merangkumi semua aspek, hospital, sekolah dan pusat-pusat ibadat, dan juga perumahan, bangunan komersial seperti shopping kompleks, bangunan pejabat dan sebagainya. Dan juga dari segi infrastruktur pula, ini termasuk ianya lebih luas, jalan raya, lebuh raya dan jambatan misalnya, lapangan terbang dan juga pelabuhan, sistem-sistem utility seperti sistem bekalan air, sistem elektrik, sistem telekomunikasi. Semua ni termasuk dalam skop output pembinaan itu sendiri. Tapi dari segi ekonominya, sumbangan sektor pembinaan kepada KDNK tidak tinggi banding dengan sektor lain. Dia hanya 4%. Walau bagaimanapun, sektor pembinaan ini unik kerana dia punya kesan pengganda ataupun multiplier effect yang tertinggi berbanding dengan industri lain. Dia punya multiplier effect-nya ataupun kesan penggandanya adalah sebanyak 2.03. Ini bermakna kalau sekiranya kerajaan pam 1 bilion duit dalam sektor pembinaan, ekonomi outputnya adalah sebanyak 2.03 bilion. Disebabkan oleh ramai pihak yang terlibat dalam industri pembinaan ini. Kalau kita tengok dalam industri pembinaan kan bukannya kontraktor, konsultan dan sebagainya. Ada hardware, pembekal mesin, pembekal bahan, banyak yang terlibat. Jadi linkages ni begitu kuat. Jadi kalau kita masuk 1 bilion, jadi yang keluar tu 2 bilion. Sebab itulah kita tengok banyak negara bila ada economic crisis ataupun recession, dia akan pump money dalam construction. Dia akan buat banyak projek. Lepas tu itu akan dia panggil pump prime kan. Dia akan prime balik ekonomi dan ekonomi akan berjalan. Macam itulah dia punya. Itulah pentingnya sektor pembinaan. Dan kita sekarang ni kalau tengok dari segi penglibatan secara langsung, dalam sektor pembinaan mempunyai 1.28 pekerja dalamnya. Jadi 1.8 ini adalah merupakan lebih kurang 15.5% daripada tenaga kerja total workforce di Malaysia. Kontraktor kita ada sekarang ni lebih kurang 130,400 bilangan kontraktor, dan juga syarikat profesional, syarikat kejuruteraan, arkitek dan jurukaulah bahan ni berjumlah lebih kurang 4,500. So semua ini adalah yang direct terlibat dengan industri pembinaan. Okey, bila kita bercakap tentang sektor pembinaan itu sendiri, seperti sektor-sektor lain jugalah, mereka juga sebenarnya menghadapi pelbagai cabaran sebenarnya. Dan ini merupakan sesuatu yang terpaksa mereka hadapi dalam menjayakan apa sahaja projek yang dilaksanakan. Apakah isu-isu yang selalunya dibangkitkan ataupun yang dihadapi oleh sektor pembinaan? Mungkin pencerahan daripada Datuk. Dia cabaran dan isu ni saya bahagi kepada dua. Satu yang saya panggil isu
isu dan cabaran yang memang daripada dulu. Sebab itulah ditubuhkan CIDB ini. Iaitu yang pertamanya isu keselamatan. Tahap keselamatan di sektor pembinaan ni antara yang paling teruk lah kalau kita banding dengan sektor-sektor lain. Yang keduanya tahap produktiviti. Tahap produktiviti sektor pembinaan ini adalah antara yang terendah berbanding dengan sektor-sektor yang lain. Dan ketiganya isu-isu kualiti. Dulu sering dibangkitkan kualiti dan sebagainya. Betul. Dan juga isu-isu kemampanan. Sebab sektor pembinaan ini menghasilkan banyak sisa-sisa pekerja kan, wastage dekat site itu banyak dan pembuangan sisa begitu tinggi berbanding dengan sektor-sektor lain. Dan yang keempatnya adalah daya saing syarikat-syarikat Malaysia itu sendiri. Kita sebab sekarang kita daya saing kita dah tidak sampai ke peringkat global buat masa ini. Itu kita kata yang inherent ataupun isu yang memang ada dalam industri pembinaan daripada dulu dan sejak penubuhan CIDB dulu. Tapi isu selepas pandemik COVID-19 ini dia ada, saya rasa ada 3 isu besar. Yang pertamanya kenaikan harga bahan binaan menaik secara mendadak. Betul. Alhamdulillah sekarang ni kita tengok walaupun harga tu tinggi sekarang ni tetapi dia dah stable. Jadi maknanya kalau siapa masuk tender sekarang ni dia dah boleh cost harga yang agak stable. Tetapi orang yang terkesan ini adalah orang yang masuk tender sebelum COVID dulu. Dia masuk pada kadar harga yang rendah. Sekarang ni dia nak kena buat pada kadar harga yang tinggi. Dia memang mengalami kerugian besar lah. Cabaran kita yang kedua adalah kekurangan pekerja. Sebab satu daripada masalah industri pembinaan ini adalah kebergantungan kita kepada pekerja asing. Sebab nature ataupun cara pelaksanaan kerja pembinaan kita ni begitu labor intensif. Dia melibatkan kerja-kerja 3D yang banyak kan, 3D, dirty, dangerous, difficult. Jadi atas sebab tu pekerja lokal tak nak kerja sangat. Kebanyakan tak nak. Jadi kita bergantung pada pekerja asing. Masa COVID-19 itu kita kehilangan pula masuk. Kita kehilangan lebih kurang 250,000 pekerja. Jadi bila kita start balik pekerja tak cukup. Itu isunya. Sekarang ni pekerja dah okey, dah ramai dah masuk balik dah okey. Cuma sekarang ni masalah pekerja-pekerja yang masuk tu tak ada kemahiran, tak ada tahap kemahiran atau kompetensi untuk melaksanakan kerja mahir. Itu isu sekarang ni dan ini menjejaskan kualiti pembinaan. Saya juga teringat bila Datuk sebut tentang masalah-masalah yang terpaksa ditempuhi oleh mereka yang terlibat dalam industri pembinaan ini. Banyak juga kalau kita lihat berita-berita yang dimainkan di media dan sebagainya tentang projek-projek yang terbengkalai itu sendiri. Bagi pihak CIDB sendiri, apakah CIDB mengetahui berapakah banyak projek-projek yang terbengkalai setakat ini di negara kita? Kita tidak tahu secara khusus sebab maklumat tersebut sepatutnya diberi oleh klien. Selalunya klien tak maklumkan kita melalui mungkin ada kes-kes tertentu yang ada masalah besar barulah dia bawa kita lah. Tapi kita tahu daripada hearsay, daripada engagement kita dengan industri memang banyak projek-projek terbengkalai. Okey, daripada apa yang Datuk sebut tentang masalah-masalah ataupun cabaran-cabaran yang terpaksa dihadapi, jadi apakah solusi jangka masa panjang sebenarnya untuk menyelesaikan isu-isu yang Datuk sebutkan tadi? Okey, saya rasa penyelesaian kita ni semenjak penubuhan CIDB daripada tahun 1996 sehinggalah 2015 sampai ke 2000 berapa belas ni, kita dapati bahawa kita melaksanakan banyak inisiatif tetapi improvementnya tak banyak. Dari segi produktiviti meningkat sikit sangat daripada berbanding dengan inisiatif yang kita laksanakan, duit yang kita telah belanjakan, makna tak ada peningkatan yang mendadak. Jadi pada tahun kita, saya suka quote Einstein kata ni dalam bahasa Inggeris. Dia kata the definition of insanity is to do the same thing over and over again and expecting a different result. Betul tak? Kita dah buat kerja cara tu je dan kita duk harap kata result berubah. Tak berubah sebab cara tu. Jadi pada tahun 2015 kita lancarkan satu program transformasi. Kita rasa industri pembinaan ni dia kena transform. Jadi dalam kita lancarkan satu program kita namakan CITP, Construction Industry Transformation Program, dalam tempoh 2016 ke 2020. Dan kita lihat bahawa apa yang kita perlu buat untuk mentransformasikan industri pembinaan ini adalah mengubah kaedah pembinaan. Kalau dulu kita buat cara konvensional, itu yang banyak 3D tu. Yang kita 3D kan, dia banyak kerja kat site kan. Susun batu bata, buat plastering. Kerja ni memang orang kita tak nak dan produktiviti rendah, kualiti masalah. Sekarang ni kita memperkenalkan dua teknologi ketika itu bawah CITP. Yang pertamanya apa kita namakan IBS,
industrialized building system. Industrialized building system ini, apa yang kita buat adalah kita mengubah kerja tu ke kilang. Maknanya komponen dinding, tingkap, pintu semua dibuat di kilang. Lepas tu dia datang kat site, dia pasang je. Bila dia pasang, satu dia cepat. Yang kedua nak kawal kualiti mudah. Yang ketiga kerja di tapak tak banyak. Jadi kita boleh kontrol dari segi keselamatan. Yang keempat, apabila kita buat di kilang, kita dapat mengurangkan pembaziran. Sebab kita boleh plan betul-betul barang yang diguna, yang diperlukan kan di kilang. Jadi kita rasa IBS ini akan menjadi satu pencetus transformasi kepada industri pembinaan. Dan seterusnya juga yang saya sebut tadi, lagi satu teknologi yang yang dibawa segagan dengan IBS ini adalah BIM, Building Information Modeling. Jadi kita rasa BIM dengan IBS akan menjanjikan perubahan pada industri pembinaan. Jadi apabila tamat pada tahun 2020, kita Kementerian Kerja Raya memperkenalkan apa yang dinamakan National Construction Policy. Dan untuk menyokong National Construction Policy itu, kita dengan industri menyediakan satu plan kita panggil CR 4.0 ataupun menjurus kepada teknologi. Tapi sekali ini kita mengenal pasti bahawa terdapat 12 teknologi baru yang kita boleh gunakan dalam industri pembinaan dan asasnya adalah BIM dan IBS tambah 10 lagi. Jadi itulah kita punya model. Sekarang ni apa yang kita gunakan adalah kita mempromosikan IBS, kita mempromosikan BIM, dalam masa yang sama kita mempromosikan BIM berserta dengan teknologi-teknologi yang lain. Bila Datuk sebut tentang pengenalan kepada beberapa teknologi kita anggap sebagai teknologi baru dalam industri pembinaan itu sendiri, apakah ianya dapat membantu sekurang-kurangnya mengatasi kekurangan pekerja-pekerja seperti apa yang berlaku? Dia apabila kita guna macam tadilah, bila kita guna IBS misalnya, kita dapati bahawa yang pertamanya tempoh pembinaan akan jimat selama 50%. Kita buat kajian pada satu bangunan kondominium dan apartmen, bangunan itu sepatutnya siap 3 tahun, dia siap dalam 1 tahun setengah. Itu satu. Yang keduanya, kita dapati bahawa penggunaan pekerja apabila kita menggunakan konsep IBS ni, kita buat di kilang pakai mesin dan sebagainya, kita transport, dia punya pekerja kurang lebih kurang, pekerja yang diperlukan hanya 45% daripada yang sebenarnya. Jadi maknanya kalau sekiranya kita menggunakan IBS secara meluas, kita yang pertamanya kita pekerja yang diperlukan berkurang. Yang keduanya pekerja yang diperlukan adalah bidang-bidang yang orang tempatan mahu. Misalnya machine operator. Machine operator okey. Orang kita suka sebab aircon. Budak kita suka lah kan. Tak payah kerja tengah panas. Tapi dia pakai machine operator, dia gaji pun tinggi. Lepas tu nak kontrol kilang dan sebagainya, orang kita okey. Sebab dia tempat covered. Jadi maknanya dia menyediakan peluang pekerjaan kepada orang yang tempatan dan juga kita mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing dan kerja-kerja 3D ni dah tak ada. So kita selesai banyak masalah yang saya sebut tadi. Productivity, sustainability, semua tu lah. Tapi dari segi gaji yang dibayar oleh ialah mereka yang terlibat dalam industri ini kepada pekerja-pekerja tempatan. Apakah itu pada satu ketika jadi masalah kenapa pekerja-pekerja tempatan tidak mahu bekerja dengan syarikat-syarikat seperti itu? Sebenarnya masalah utama kenapa kerja tempatan tak mau kerja. Dia 3D itu satu. Tapi dalam masa yang sama gaji yang diberi itu tidak berpadanan, tidak rasa dia tidak bertepatan dengan kerja yang diperlukan. Sebab apa, kalau kita tengok, kalau kita pergi Singapura misalnya, ramai pekerja Malaysia yang kerja kat sana dalam sektor pembinaan. Kenapa dia mau kerja kat Singapura, tak mau kerja kat Malaysia? Disebabkan tahap gaji yang lain. Jadi maknanya kalau kita menggunakan teknologi tadi, kita mencapai produktiviti yang tinggi. Apabila produktiviti yang tinggi ini, syarikat boleh membayar gaji yang lebih tinggi kepada pekerja tempatan. Sebab tu saya kata tadi, teknologi ini akan menjadi pencetus transformasi dan memberi kebaikan kepada industri pembinaan negara. Okey, kita akan sambung lagi Datuk. Jadi Datuk minumlah dulu. Menarik sebenarnya perbincangan ini dan kita akan berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda yang sedang bersama kami di ruang bicara ini, mungkin anda juga, saya percaya, ada pandangan-pandangan yang mungkin ingin anda kongsikan. Jadi gunakanlah kesempatan yang kami sediakan. 2 talian kami sediakan kepada anda. Saya ulangi lagi, iaitu di 0326940155 dan satu lagi talian seperti biasalah 0326940155. Kita lihat dulu, kembali semula di ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini.
Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang teknologi BIM mentransformasi industri pembinaan. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu hebat di studio itu yang berbahagia, Datuk Insinyur Ahmad Ashwi Abdul Hamid yang merupakan Ketua Eksekutif CIDB Malaysia. Baik, tadi sepintas lalu Datuk menyebut tentang BIM ini, tentang BIM ini, teknologi BIM ini, dan mungkin ini masanya lah untuk Datuk terangkan sedikit apa yang dimaksudkan dengan teknologi BIM ataupun Building Information Modeling ini. Building Information Modeling, dia ni adalah satu sistem software ataupun sistem komputer di mana kita dapat membuat simulasi atau membuat model, atau dalam cara ringkasnya kita dapat membuat pembinaan itu, satu bangunan itu, tetapi secara digital. Jadi makna kalau dulu kita pakai AutoCAD, kita melukis. Tetapi BIM ni actually kita dah develop dia punya model, macam kita buat pembinaan betul. Kita buat pembinaan tapi dalam bentuk digital. Okay. Jadi apa yang bagus, dan BIM ini dia mempunyai informasi atau maklumat-maklumat semua pasal bangunan tersebut. Dia lengkap. Dia lengkap kalau kita tengok dia macam ni, tapi cuma dia secara digital. Apabila kita melaksanakan reka bentuk menggunakan BIM ini, maka konsultan semua, konsultan arkitek, konsultan semua akan secara kolaboratifnya develop model ni, dan akan melihat masalah yang bakal timbul di tapak. Kita sekarang ni apa yang kita ada, arkitek buat lukisan, lepas tu civil dan civil CNS lah, civil dan structure buat dia punya lukisan, mechanical dan electrical buat dia punya lukisan, cantumkan pergi buat kerja kat site. Bila buat kerja baru tu perasan ada BIM, ada laluan aircon kan, tak boleh lalu. Macam-macam yang kita lihat di visual sekarang. Kena tebuk lubang misalnya. Okay. Tetapi kalau kita menggunakan BIM, benda tu kita dah kena pasti masa design tu sendiri dalam virtual tu. Apabila kita dah kena pasti dalam virtual tu sendiri, maka kita dah boleh selesai masalah itu di peringkat awal lagi. Jadi maknanya tak timbul masalah kat site banyak. Jadi BIM ni kalau kita laksanakan dengan betul, BIM ni akan menyelesaikan contoh-contoh isu konflik di tapak macam saya sebut tadi, dan apa yang hasilnya adalah kita akan mencapai objektif projek itu sendiri, iaitu time, cost, quality. Dari segi time, kita akan siapkan projek itu dalam masa yang telah ditetapkan, tak ada extension of time sepatutnya. Sebab kita dah selesai banyak masalah. Selalunya extension of time ni disebabkan oleh kerja-kerja tambahan. Tiba-tiba nak kena buat hacking sana, pecah dinding sini. Ini tak payah sebab kita dah resolve di peringkat awalnya. Dari segi cost pula, kos ni kita boleh manage dengan baik sebab dia tak ada VO sepatutnya, sebab tak ada kerja-kerja tambahan yang disebutkan tadi. Dan dari segi kualiti pula terjamin sebab kita dah tahu daripada awal lagi cara pelaksanaan projek tersebut, cara virtual tu. Itu bagusnya BIM. Dan BIM ni juga dia menjadi satu platform maklumat. Bila dah kita modelkan semua tu, maklumat semua ada kat situ. Jadi kita ada satu platform maklumat yang semua konsultan boleh akses maklumat tersebut. Jadi bila semua ada satu common punya maklumat, dia tak ada timbul masalah-masalah konflik, masalah penyelarasan. Sebab tu pelaksanaan BIM ni memang dia akan menyelesaikan banyak isu-isu yang timbul. Saya nak cerita masa saya melawat satu bangunan di China. Yeah. Bangunan tu dia panggil Lingzi Tower. Lingzi Tower ni bentuk dia macam dengan saya tanya Cina, dia kata konsep dia naga. Naga macam tu kan. Di atas dia bertemu. Cukup kompleks. Tapi kalau dia kata, kalau Mak Saleh, dia kata kalau American, they will call it DNA lah. DNA kan macam tu bentuk. Yeah. DNA ataupun Lingzi Tower. So dia boleh siapkan projek tu dalam masa yang ditetapkan tanpa VO. Saya terkejut. Saya tanya dia, apa rahsia kejayaan projek ni? Dia kata rahsianya adalah penggunaan BIM. Without BIM, we cannot do this. Itu dia cakap. Maknanya, kalau kita boleh buat BIM ni secara betul, banyak masalah-masalah kita ditapak. Jadi tak adalah timbul projek terbengkalai tadi. Sepatutnya tak timbul. Itulah sebab tu kita nak tekankan penggunaan BIM tu. Okey, kita nak sambung lagi tentang program ataupun teknologi BIM ini, tapi saya difahamkan tu kita pun ada pemanggil di talian ketika ini. Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Ridwan. Assalamualaikum. Ya. Tuan-tuan sekali dan ahli panel. Ya, silakan. Saya ingin bertanya dua soalan. Yang pertama mengenai teknologi. Tadi tuan ada sebut kan, bila daripada komisioner kepada teknologi baru, kita dapat mengurangkan pekerja semua kan. Tapi masalah dia, saya tengok
bila kita guna teknologi baru kan, saya tengok harga rumah masih mahal sebab saya biasa pergi melawat di Sabah. Saya guna teknologi yang tuan cerita tadi ya. Tapi harga rumah dia walaupun rumah PPRC tapi harga dia 200,000. Itu yang pertama. Yang kedua, kontraktor kan wajib berdaftar dengan CIDB. Apabila kita tahu dia wajib berdaftar. Kalau dia tak berdaftar misalnya, bagaimana penguasaan oleh CIDB terhadap kontraktor yang tak berdaftar tu. Saya tengok banyak yang kontraktor tak berdaftar tu, jadi mengakibatkan projek-projek itu yang tuan kata, jadi dia buat rumah tu tak ada berkualiti kan. Ini minta tuan sebut ulasan ni. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Menarik juga tu soalan jadi kemukakan, jadi respon. Dia cakap Penang patut saya cakap boleh cakap Penang dia patutnya. Tu orang Penang ke? Saya orang Kedah. Oh, Kedah. Satu bahasa saya lah orang Penang. Oh, ya. Okey tu. Dia dua soalan tadi. Yang pertama pasal harga rumah. Harga rumah ni sebenarnya ditentukan oleh pemaju. Jadi saya tak yakin bahawa harga tu tinggi disebabkan oleh penggunaan teknologi. Saya tak yakin. Saya rasa itu adalah pilihan pemaju. Mungkin pemaju ni dengan menggunakan teknologi, kualiti pembinaan dia tu tinggi. Bila kualiti pembinaan tinggi, dia pun charge lebih tinggi daripada harga yang biasa yang dia charge. Itu saya punya pendapat lah saya rasa. Sebab pada saya kalau kita menggunakan teknologi dengan betul, sepatutnya harga tu sepatutnya lebih kurang. Kalau digunakan BIM dan IBS bagaimana yang saya sebutkan tadi. Dan yang keduanya saya sebutkan tadi pasal pendaftaran. Awal tu saya sebut peranan CIDB adalah untuk mendaftar kontraktor dan wajib bagi seorang siapa yang melaksanakan kerja pembinaan wajib berdaftar CIDB. Kalau dia tak berdaftar, tindakan boleh diambil sebenarnya. Kita memang ada penguatkuasa di setiap negeri, pejabat negeri, dan dia akan buat lawatan tapak. Ada projek aja dia akan pergi buat lawatan. Sekiranya ditangkap kontraktor tak berdaftar, RM50,000. Wow. Itu mengikut Akta 520, orang tu boleh dikenakan denda RM50,000. Setakat ni ada tak yang telah pun ditangkap dan didenda? Ada, kita denda. Jadi memang ada. Banyak juga kes yang kita tangkap. Tapi saya rasa secara umumnya di Semenanjung ataupun di Sabah Sarawak sekalipun, kebanyakannya benda ni sebab CIDB pun dah ditubuh 1996, kita pun dah kuat kuasa setiap tahun. Masalah pendaftaran ni saya rasa masalah yang sangat sikit lah dari segi bilangan. Sebab orang dah tahu sangat dia wajib berdaftar, dia tahu sangat dah. Cuma yang banyak yang masih ada tak berdaftar adalah subkontraktor. Sebab subkontraktor merasakan bahawa dia buat kerja sub, dia tak perlu berdaftar. Sebenarnya dia kena berdaftar. Sebab dalam definisi kontraktor dalam Akta 520, dia tak membezakan sama ada you subkontraktor ke main kontraktor. Saya buat kerja pembinaan, dia kena berdaftar dengan CIDB. So ada kes-kes yang kita dapat kesan sekarang ni, subkontraktor yang tak berdaftar. Main kontraktor ni boleh kata semua berdaftar sebab senang sangat nak tangkap main kon. Kita pergi tengok ada projek, masuk dalam cek, tak daftar terus sama kan. Senang sangat. Jadi dia tak berani. Okey, itu jawapan kepada dua persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita tadi, iaitu Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi dua persoalan yang menarik, ulasan ataupun pencerahan yang menarik juga sebenarnya daripada tetamu kita, Datuk Insinyur Ahmad Asri. Baik, kita kembali semula tentang teknologi BIM ini sendiri. Kelebihan menggunakan teknologi BIM ini apa sebenarnya tu? BIM ni saya ceritakan tadi dalam bawah C 4.0 yang kita kata tadi saya kata ada 12 teknologi kan. Dua daripadanya adalah BIM dan IBS. Lepas tu yang ada lagi 10 yang kita boleh gunakan dalam sektor pembinaan. Saya tengok makna BIM ni oleh kerana dia dah ada model dan dia ada maklumat. Dia kalau kita kawinkan dengan teknologi lain, dia akan menjadi penyelesaian kepada teknologi yang kita gunakan. Saya bagi contoh, kalau BIM kita campur IBS. Kalau saya pergi melawat kilang yang dibuka oleh Gamuda. Gamuda ni dia yang design BIM tu, semua orang-orang muda ni buat design BIM. Dia masuk input dalam dia punya manufacturing punya tempat tu. Kilang tu produce, buat komponen, buat semua komponen-komponen tu dia susun cara automatik, bawa ke lori, lepas tu pergi load kat lori bawa pergi site, pasang. Makna semua automatik, tapi inputnya adalah BIM. So saya panggil BIM campur IBS jadi digital construction. Itulah maksud digital construction. Maksudnya BIM kita buat, lepas tu terus kilang produce, terus hantar ke tapak. Semuanya automatik. Kalau BIM campur robot, baru ni saya melawat di China, dia ada buat satu bangunan 30 tingkat di China menggunakan robot.
Dan inputnya, bila tanya apa input dia, dia kata beam inputnya. Bila kita input beam, robot ni ada robot yang mengangkut misalnya. Robot tu dia boleh angkat kita masuk beam punya ni lah. Dalam tu ada contohnya satu robot tugasnya mengangkat. Komponen IBS tu berat juga. Datang robot tu dia datang ke tempat stok tu, dia ambil, lepas tu dia bawa, lepas tu dia pergi kat hoist lift tu kan. Lift tu, lepas tu dia communicate dengan lift tu. Dia cakap dia nak pergi tingkat berapa. Kita dah program kan. Dia naik ke tingkat 3 misalnya, dia pergi, lepas tu dia pergi letak ke tempat tu untuk dipasang di situ. Lepas tu dia ada robot yang buat painting, mengecat. Kita tengok dia punya kualiti dia perfect. Lepas tu dia ada satu robot yang kita bawa ke Malaysia baru ni, kita pamerkan untuk buat tiling. Kalau tengok tiling yang dia buat tu, robot buat sekejap pop, tapi dia punya accuracy tu, pekerja kita tak boleh lawan. Ketepatan dia. Itu saya kata, itu makna beam, tapi input dia adalah beam. Beam membolehkan untuk buat teknologi robot dalam industri pembinaan. Lepas tu kalau beam campur printer misalnya, boleh buat 3D printing. Kita ada satu model rumah di Jalan Chan Sauling. Kita buat model menggunakan 3D printer. Konsep dia. Kita design dalam BIM, input kepada mesin itu, mesin dia akan print. Dia print lah. Print. Jadi rumah. Sekejap ya, dalam 2-3 hari jadi sebuah rumah. Tapi input dia BIM. Jadi kita tengok, dan BIM boleh digunakan untuk menguruskan projek, BIM boleh digunakan untuk dokumentasi projek, BIM boleh digunakan untuk menyenggara bangunan misalnya. Maknanya BIM ni dia akan membuka peluang pada 10 teknologi yang saya sebut tadi. Itulah powernya BIM. Sebab tu kita nak sangat orang guna BIM. Okey, Datuk, satu lagi panggilan dah pun ada di talian kita sekarang ini. Encik Bahar dari Kuala Lumpur. Bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Tuan Bahar. Waalaikumsalam Sakawi. Ya, saya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Bahar sihat? Alah, biasalah orang dah 6 series ni Sakawi. Okey, Bahar. Okey, dan cuaca jugalah. Okeylah. Apa isu Bahar? Okey, malam ni kita yang 2-3 hari lepas jugalah kan. Tapi saya ada soalan untuk ahli panel ni. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam. Okey, yang pertama Sekawi, peranan CIDB ni saya cerita dari segi rakyat biasa lah kan. Ni sekarang ni kalau rakyat nak buat renovation ke, nak buat rumah, penambahan rumahnya, kenapa untuk mendapatkan kelulusan tu agak lewat daripada pihak PBT? Adakah CIDB boleh adakah CIDB ada main peranan di situ ke, ataupun macam mana tu Sekawi? Dan lagi satu, disebabkan harga sekarang Sekawi. Kalau nak ikutkan kontraktor atau subkon ke mainkon ke kan, dia akan kira ikut kaki. Tapi dia punya harga tu berbeza. Yang ada sekarang ni ada 110, ada 160, ada 200 lebih pun ada. Jadi dari segi itu macam mana peranan CIDB, ataupun adakah kita rakyat ni ada pihak yang kita boleh nak refer Sekawi? Dan yang kedua ni Sekawi berkenaan dengan kalau ikutkan macam Datuk cakap ni, sekarang ni gunakan kaedah IDS. Jadi mestilah harga tu boleh kurang. Tapi kenapa tu harga buat bangunan sekarang ni masih lagi mahal? Dan disebabkan mahal tu rakyat pun agak terkesan lah dengan nak beli rumah atau properti ke Sekawi kan. Dan yang ketiga Sekawi, saya nak tanya dengan pihak Datuk ni, CIDB ni, bagaimana Datuk CIDB boleh mengekang dari segi, kalau the main con tu dia ada syarikat dia sendiri yang subkon tu semua di bawah syarikat dia. Jadi tak adalah orang lain yang peluang untuk mendapatkan kerja-kerja kecil di bawah subkon ni. Itu saja Sekawi yang boleh, kalau boleh bagi penjelasan. Baik. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Bahar dari Kuala Lumpur. Respon yang menarik juga ni tu. Ada 4 soalan yang saya register tadi lah daripada Encik Bahar. Soalan. Yes. Yang pertamanya tentang renovation dan PBT. Sebenarnya renovation, permohonan untuk melaksanakan renovation diluluskan oleh PBT. Jadi CIDB tak ada peranan di situ. Memang betul-betul yang nak renovate rumah dan juga PBT saja. Cuma kita kalau dari segi renovation rumah ni, kita nak menyeru supaya klien mengguna kontraktor yang berdaftar. Sekarang ni apa yang jadi adalah banyak yang menggunakan pekerja asing pun dah
dah claim kata dia kontraktor, tapi sebenarnya dia tak berdaftar. Dan apabila dia tak berdaftar, dia buat kerja, lepas tu dia lari. Dia lari jadi maknanya pembeli yang tuan rumah tu menghadapi masalah, tak ada platform untuk ambil tindakan sebab dia lari. Dia tak datang CIDB. CIDB pun tak boleh buat apa sebab siapa suruh you appoint dia. Lebih kurang itu. Jadi itu yang kita nak seru, bahawa kalau buat kerja renovation, guna kontraktor yang berdaftar CIDB, supaya kalau ada apa-apa ni, at least CIDB boleh ambil tindakan pada kontraktor tersebut. Yang pertama. Yang keduanya, dia tanya pasal harga. Harga ni susah juga kita, sebab tadi kita pun bangkit juga kita pun ada harga yang kita pamerkan, harga standard yang kita pamerkan dalam website kita, itu harga yang pasaran. Tapi still pilihan kita untuk memilih harga ni adalah atas orang tu sendirilah. Kalau dia rasa dia nak berkualiti, mungkin mahal sikit. Mungkin setengah orang tu harga dia mahal sebab kualiti. Setengah orang tu harga dia rendah tu sebab ada sebab-sebab tertentu. Lokasi juga memainkan peranan yang penting. Betul juga. Itu pun satu. Jadi kita pun tak ada dari segi itu, cuma kita ada publish kadar harga yang ni dalam website CIDB. Yang ketiganya, IBS, kenapa harga tak turun? Kita dapati bahawa harga rumah ni dia bergantung pada banyak faktor sebenarnya. Jadi dalam aspek pembinaan ni, kita tengok sumbangan dia kepada harga ni tak banyak pun. Sebab yang banyaknya dari segi faktor lokasi, faktor harga tanah dan sebagainya. Jadi kalau kita guna IBS pun, kalau ada perbezaan dari segi kos, dia tak banyak. Cuma saya tekankan tadi bahawa apabila kita guna IBS, kualiti kita lebih terjamin. Lepas tu projek dapat dilaksanakan dengan cepat. Itulah, dari segi kos beza tak banyak, saya rasa. Tapi kalau macam saya sebut jawapan awal tadi juga lah, maknanya kalau harga tinggi apa semua, harga rendah, ada atas developer selalunya. Dia akan menetapkan berasaskan faktor-faktor yang ada situ. Yang keempatnya tentang Maincon dan Subcon, kita tak boleh kontrol tu. Setengah tu business strategi ni memang macam tu. Dia lah Maincon, lepas tu dia ada tubuh pula Subcon sebab dia nak manage risk. Kalau dia melibatkan pihak luar, risiko dia lebih tinggi. Kalau pihak tu luar tak perform, dia susah nak ambil tindakan. Tapi kalau dalaman, dia boleh kontrol semua. Setengah orang lagi dahsyat, syarikat dia ada kilang, dia pemaju, dia lah kontraktor, ada juga. Tapi maknanya ini strategi bisnes dia untuk memastikan bahawa dia boleh mengurus risiko tu sendiri dalam melaksanakan projek. Jadi yang tu kita kita tak kawal benda tu, kita rasa okey. Kalau dia rasa macam tu okey, sebab risiko dia lebih tinggi dari segi bisnes, dari segi sustainability. Sebab dia bila dia ada subcon bawah dia, pekerja dia lebih ramai. Sekiranya dia tak dapat projek, sakit juga tu nak survive. Betul tak? Itu makna dia ada pros and cons ya. Jadi dia memilih untuk ke arah tu, mungkin dia ada sebab-sebab tertentu. Jadi kita tak ada halangan kepada tu pilihan dia. Baik, kita kembali semula kepada topik perbincangan kita berkaitan dengan BIM ini tu ya. Saya tertarik hati bila Datuk sendiri memberi contoh-contoh macam di China, di Australia. Mungkin itulah sebenarnya yang mereka gunakan, dan sebab itu kita lihat di China khususnya, kalaupun nak buat 10-story building misalnya, mereka boleh menyiapkan hanya dalam beberapa hari saja. Kita mengambil berbulan-bulan sebenarnya kalau mengikut cara lama lah. Jadi apakah peranan ataupun usaha yang dimainkan oleh CIDB sendiri dalam usaha untuk meningkatkan dan memberi kesedaran kepada mereka yang terlibat dalam industri pembinaan ini untuk menggunakan teknologi BIM ini sendiri? Okey, BIM ni saya sebut tadi bila kita buat CITP pada tahun 2016, pada tahun 2017 kita menubuhkan satu yang kita namakan My BIM Center. My BIM Center ni kita belanjakan RM5 juta untuk menyediakan satu studio dan juga tempat-tempat latihan. Jadi studio itu boleh digunakan oleh syarikat-syarikat untuk melaksanakan kerja menggunakan BIM, dan juga kita juga ada lab untuk melaksanakan latihan BIM. Dan MRT misalnya menggunakan studio kita selama beberapa minggu untuk melaksanakan projek dia, sebab kita ada fasiliti yang lengkap. Itu contohnya lah kan. Lepas tu selain pada itu, kita menubuhkan 6 satelit mengikut cawangan. Kita ada di utara, di selatan, di timur, di tengah, dan juga di Sabah dan di Sarawak. Kita ada satellite center, dan kita belanjakan lebih kurang 3 juta untuk satellite center itu. Dan pada tahun lepas kita upgrade yang Sarawak, sebab kita dapat demand yang tinggi daripada Sarawak. Yang kita punya fasiliti di Kuching, kita belanjakan pula 1 juta untuk upgrade dia untuk menjadi satu tahap dengan Kuala Lumpur dari segi facilities.
Dan kita juga memberi subsidi kepada latihan BIM ni sebanyak 50%. Kita belanja lebih kurang 1.8 juta setahun untuk bagi subsidi kepada orang-orang yang untuk melalui latihan BIM ni, nak menggalakkan dia orang supaya dia mengambil bidang BIM ni lah, yang dilaksanakan oleh kita punya ni lah di dekat MyBIM Center tu. Tapi untuk menggunakan MyBIM Center sendiri, apakah mereka perlu membayar sebenarnya? Ya, dia menyewa, tapi kadar yang dibagi itu memang kita bagi subsidized rate. Lebih murah daripada kalau dia nak beli complete facility ataupun dia nak sewa di tempat lain. Tempat kita paling murah sebab kita subsidize benda tu. Okey. Mungkin ada contoh-contoh projek-projek di negara kita sendiri yang menggunakan kemudahan ataupun teknologi BIM ini, Tok. Projek menggunakan BIM ni sebenarnya banyaklah di Malaysia ni, especially projek-projek besar. Saya beberapa contoh yang saya dapat quote sini. Yang pertamanya Pen Borneo Highway di Sarawak menggunakan BIM. Begitu juga projek-projek macam yang baru siap ni, Menara 118. Yang tu menggunakan BIM sepenuhnya. Dan juga projek MRT macam saya sebut yang tadi menggunakan BIM juga. Dan juga projek TRX yang dekat Toraza Exchange, TRX. Menara TRX semua menggunakan BIM sepenuhnya. Dalam projek kerajaan ada beberapa projek yang telah dilaksanakan menggunakan BIM, misalnya Institut Kanser Negara dan juga kompleks SPRM di Putrajaya menggunakan BIM, Politeknik Bagan Datuk Perak, dan juga ada 6 buah hospital yang baru disiapkan di 6 negeri menggunakan BIM. Dan yang bagusnya kita ni dari segi BIM ni, JKR akan menjadi peneraju perubahan sebab JKR dalam strategic plan dia mensasarkan bahawa pada tahun ini dia akan memastikan bahawa 50% daripada projek yang dilaksanakan akan menggunakan BIM. Dan pada tahun 2025 dia akan tingkatkan kepada 80%. Jadi saya percaya bahawa sekiranya JKR menggunakan BIM, dia akan jadi peneraju pada transformasi industri pembinaan. Orang lain akan ikut serta. Sebab bila kontraktor dan konsultan dah biasa menggunakan BIM, dia tak akan kembali kepada jalan lama lah. Saya ingat macam dulu AutoCAD lah. Saya ingat masa saya mula-mula join JKR dulu, orang cerita pasal AutoCAD. Semua kata susah-susah. Lepas 3-4 tahun, kalau kita pergi mana-mana, orang tak ada AutoCAD tu macam dah. Macam itulah BIM saya rasa akan jadi macam tu dalam masa yang singkat. Semua orang akan menggunakan BIM. Berkemungkinan Datuk, bila kita cakap tentang program ataupun teknologi BIM ini sendiri, ianya sekaligus juga akan mengurangkan what we call the human error dalam merancangkan sesuatu pembinaan itu. Betul, itu tepat sekali. Itu yang saya cuba tekankan tadi, yang kata maknanya apa kita guna BIM, kalau ada error pun kita boleh selesaikan di peringkat design virtual, di peringkat digital. Jadi tak melibatkan kos, tak melibatkan masa. Itu dia punya kebaikan BIM yang utama lah. Jadi cara untuk meningkatkan penggunaan BIM di dalam projek-projek swasta macam mana tu? Kita tadi saya sebut BIM kahwin dengan ni BIM. Jadi sekarang ni kita mengawinkan BIM dengan satu sistem yang kita panggil NBES. NBES ni dia panggil National BIM E-Submission System. NBES ni sebenarnya satu sistem permohonan untuk building plan. Kita tahu kan, malah kita kalau nak buat satu bangunan, kita kena submit drawing untuk mendapat kelulusan PBT. Dan biasanya PBT bila dapat ni, tahulah satu-satu bangunan tu drawing ni tebal ni. Dia nak kena tengok satu persatu untuk memastikan bahawa desain itu memenuhi kehendak UBBL, Uniform Building Bylaw. Itu keperluannya lah. Tapi kita menyediakan satu sistem yang kita akan namakan NBES. Maknanya kalau ada syarikat yang buat submission menggunakan BIM, dia mohon kepada PBT menggunakan BIM, dan BIM dan PBT tersebut mempunyai sistem untuk menyokong sistem tu, ada NBES. Jadi NBES akan membuat dia macam automatic checking. Dia checking drawing tu untuk memastikan bahawa ia mematuhi UBBL. Jadi kita tengok ada satu kajian kita buat, sepatutnya satu kelulusan tu mengambil masa 21 hari nak check drawing tu. Menggunakan NBES yang mengambil masa 2 hari saja. Sebab mesin tu dia akan run selama 24 hours. Lagi kompleks lagi lama lah, tapi lama pun 2-3 hari je. Sebab dia run 24 hours. Dia akan check, lepas tu dia akan bagi report. Yang ni tak comply, yang ni tak comply, Jadi boleh hantar balik ke orang yang submit tu untuk betulkan. Jadi dia ke proses kelulusan akan cepat. Dan bagus ni yang PBT itu adalah yang pertamanya, lah dia projek itu dapat dipersegerakan. Dan yang keduanya, dia akan meningkatkan pelaburan baik dari segi domestik
maupun dari segi pelaburan luar. Sebab orang kalau dapat kelulusan cepat ni, orang akan lebih sanggup melabur lah kita. Dan dari segi kos itu pun macam Datuk sebut tadi akan menjadi lebih rendah sebenarnya. Sebab dia tak payah submit drawing tebal-tebal tu dah tak payah. Dan senang untuk engineer menyemak lukisan tersebut. Okey, kita ada lebih kurang 4 minit saja lagi, 3-4 minit lagi lah. Jadi di penghujung ini apa lagi yang ingin Datuk sampaikan? Terutamanya lah kepada mereka yang mungkin sedang menonton ruang bicara ini, dan pada masa yang sama mungkin juga mereka yang terlibat dalam industri pembinaan ini juga ingin mendapat penjelasan. Silakan. Saya nak merumuskanlah lebih kurang dalam apa yang saya sebutkan tadi, bahawa hala tuju industri pembinaan ni tak lain tak bukan, kita sama dengan di peringkat global pun sama, adalah dengan menggunakan teknologi. Kalau kita memilih untuk kekal pada tahap lama, menggunakan sistem konvensional, dia orang kata sooner rather than later, kita akan lose out. Itu je. Jadi maknanya saya memang menyeru semua syarikat untuk melabur dalam teknologi ini. Yang pertamanya melabur dari segi membina kemampuan kapasiti staf-staf atau kaki tangan yang ada di dalam syarikat tersebut, dan juga yang keduanya melabur dalam membeli software BIM ini, dan seterusnya menggunakan BIM. Jadi saya percaya BIM ini satu pendekatan, dan kalau yang selain daripada itu, manufacturer kita perlu meramaikan manufacturer yang menyediakan IBS ini. Jadi saya rasa dengan BIM dan IBS ini dan teknologi-teknologi yang kemudian boleh dikawinkan dengan BIM ini, saya rasa industri pembinaan kita akan mencapai tahap daya saing global. Itulah matlamat penubuhan CIDB. Okey. Dalam masa 1 minit saya juga nak dapat jaminan daripada Datuk lah. Barangkali daripada apa yang Datuk serukan sebentar tadi, ini merupakan sesuatu yang perlu diberi perhatian serius oleh mereka yang melibatkan yang terlibat dalam industri pembinaan itu sendiri. Kita sudah jauh ketinggalan tu ya, jika kita bandingkan dengan negara-negara maju, terutamanya China, di Singapura, di Australia dan di Eropah lah khususnya. Jadi apakah ini sesuatu yang perlu diambil tindakan segera oleh semua pihak yang terlibat dalam industri pembinaan? Ya, memang saya rasa itu yang perlu dibuat. Betul kita kebelakangan, tapi kita masih ada masa untuk mengejar dan untuk orang kata untuk leapfrog, untuk melompat. Kita boleh telah belajar pada negara-negara lain yang menggunakan teknologi. Untuk kita sendiri menggunakan teknologi, apa yang penting akhirnya adalah teknologi ini dia buka peluang untuk kita menggunakan inovasi untuk menjadi lebih baik pada negara-negara lain. Okey. Terima kasih banyak-banyak sebenarnya kepada Datuk Insinyur Ahmad Asri Abdul Hamid, iaitu Ketua Eksekutif CIDB Malaysia, kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Dan ialah banyak juga sebenarnya saya pelajari daripada apa yang Datuk sebut, dan ianya merupakan sesuatu yang amat penting dan menarik sebenarnya, dan kita mengharapkan daripada apa yang diperjelaskan oleh Insinyur Datuk Insinyur Ahmad Asri mungkin akan dapat menyedarkan golongan-golongan ataupun kumpulan-kumpulan yang terlibat dalam industri pembinaan ini untuk mengubah sebenarnya pendekatan mereka kepada satu pendekatan teknologi baru, dan ianya mungkin akan membawa satu hasil yang cukup membanggakan dalam industri pembinaan di negara kita sebenarnya secara keseluruhannya. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita pasti jumpa lagi. Terima kasih.